Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Selamat menonton video daripada YouTube channel aku, iaitu Zaro Fishing. Untuk hari ni aku akan sharekan untuk korang basic service reel iaitu minor service lah. Jadi aku akan tunjuk step by step daripada tools apa yang nak digunakan, jenis-jenis grease yang nak digunakan, dan cara buka dan pasang yang betul, serta cara untuk meletakkan grease dengan betul lah, grease dan oil dengan betul. Jadi reel yang aku akan buat hari ni adalah Kuradoke. Untuk pengetahuan semua jugalah, aku ada satu page di mana aku ada buat service reel, dan boleh rujuk pada page Zaro Fishing Garage. Nanti tengok Facebook Zaro Fishing Garage. Dalam tu aku ada update lah beberapa reel yang aku dah pernah buat sebelum ni. Jadi jom kita mulakan. Pertama sekali dalam service reel, apa yang kita perlu ada adalah tentulah reel. Dan perlu ada tools-tools yang sepatutnya. Jadi kalau korang tengok dalam Zaro Fishing Garage, aku ada tunjukkan tools-tools yang kita boleh gunakan untuk kita service reel. Yang paling utama adalah screwdriver. Jadi ini adalah screwdriver yang aku gunakan. Dia punya mata ni saiz 3mm. Kalau pakai terlalu tebal, ada yang tak boleh masuk. Kalau katakan pakai terlalu halus, tak semua reel boleh pakai. Untuk kebanyakan reel aku ada sediakan juga yang jenis halus macam ni. Jadi ada yang 2mm punya, dia sedikit halus. Sebab ada juga skru dalam reel ni yang pakai mata halus juga. Aku juga ada gunakan screwdriver yang sedikit panjang, supaya ada setengah part yang mungkin susah nak dicapai dalam reel masa buka. Seperti ada yang skru di dalam spool, dan ada juga di celah sini, di bawah tambar, dan ada juga yang belakang ni. Contoh seperti reel ni lah. Dan ada juga satu kegunaan dia kenapa kena panjang adalah untuk buka tambar ni, sebab senang kita nak masuk dari dalam sini. Itu adalah screwdriver. Seterusnya adalah berus gigi. Berus gigi ni tujuan ni adalah untuk menggosok gigi gear, selalunya pada main gear dan pinion gear lah. Satu lagi barang adalah spanner khas ni. Spanner ni dia punya fungsi utama dia adalah untuk buka lock nut dekat sini sajalah. Selalunya ada dua saiz, iaitu 10 dan saiz 11. Dan ada juga reel yang pakai saiz 12. Ada orang gunakan spanner hidup. Spanner hidup ni dia kurang sesuai lah. Sebab satu, dia boleh merosakkan nut, dan dia boleh calarkan handle. Better kita gunakan special spanner yang macam ni, atau jenis yang bunga. Bukan yang jenis open. Sebab kalau open, kita boleh rosakkan nut. Terusnya apa yang kita perlu adalah berus. Berus kita ada 4 jenis kat sini. Berus lukisan kita pakai. Berus lukisan jenis rata macam ni. Kenapa kena gunakan 4 berus lukisan? Adalah dia untuk sapukan grease pada parts reel ni lah. Satu berus tak boleh gunakan semua grease. Kenapa? Sebab grease tak boleh bercampur. Kalau bercampur, dia akan merosakkan grease tersebut lah. Mungkin akan cepat merosakkan reel kita lagi lah. Dia akan jadi kurang smooth dalam masa yang cepat lah. Satu berus ni mewakili satu jenis grease. Saya akan pakai 4 jenis grease untuk service reel. Sekejap lagi saya akan tunjukkan jenis-jenis grease dan oil yang kita akan pakai lah. Ini adalah grease yang kita akan pakai. 4 jenis grease ni kita akan pakai untuk service reel. Jadi yang pertama sekali adalah kita pakai semi fluid grease. Semi fluid grease ni adalah grease yang digunakan untuk parts-parts plastik ataupun part-part yang bergeser lah dalam reel. Kejap lagi kita tunjuk dengan detail macam mana nak gunakan grease ni. Yang kedua, kita akan pakai reel grease. Jadi yang ni hanya khas untuk main gear dan pinion gear, sebab dia melekat. Dia punya lekatan dia tu lebih kuat berbanding daripada grease yang lain lah. Tak boleh guna yang lain, sebab bila guna lain, bila kita karau, bila kita pakai grease lain yang tak melekat, dia akan berterbangan ke lain tempat, dan grease pada main gear tu akan hilang. Jadi yang ni yang paling sesuai digunakan lah. Yang ketiga adalah grease ni. Yang ni juga sejenis grease yang sama je macam yang semi fluid ni. Cuma kelebihan yang ni adalah dia lebih likat. Dan last sekali adalah ini grease khas untuk drag washer. Drag washer sebenarnya penting penggunaan grease sebab apa? Kita tak nak masa fight ikan drag tu tersangkut-sangkut. Bila drag tu tersangkut-sangkut, dia akan menjadikan geseran pada drag washer tersebut lah, dan akan menyebabkan drag washer tu cepat rosak. Kita gunakan drag grease ni supaya masa ikan tarik tu, drag yang keluar tu lebih lancar. Tapi kadang-kadang ada orang yang risau lah, bila kita pakai grease,
tak licin ke? Dia bukan licin, dia takkan licin, dia cuma akan smooth. Drag grease ni dia memang direka khas untuk grip pada drag washer. Tapi kalau kita pakai grease lain, contoh kita pakai grease ni, memang akan licin lah drag dia. Jadi itu grease yang kita gunakan untuk reel ni lah. Okay, kemudian kita nak tunjukkan oil apa yang kita nak gunakan pada reel kita. Okay, di sini aku gunakan dua jenis oil ni lah. Satu adalah Daiwa punya oil dan kedua adalah Abu Garcia High Speed Oil. Untuk Daiwa oil ni, dia adalah lebih likat berbanding yang Abu Garcia High Speed Oil ni. Yang ni boleh digunakan dekat semua jenis bearing, termasuk bearing spool, apa saja bearing kecuali one way punya bearing. Sebab one way bearing bila kita pakai minyak ni dia akan bunyi kasar. Okay, jadi tak sesuai. Jadi one way bearing hanya gunakan grease saja. Dan cuma letak setitis saja. Tak perlu tak banyak. Satu lagi minyak yang kita pakai adalah minyak ni, Abu Garcia High Speed Oil. Minyak ni dia lebih cair. Dia sesuai dekat bearing spool sebenarnya. Okay, dia sesuai untuk bearing spool yang real BFS lah, yang shallow spool untuk baling gewang yang lebih ringan. Okay, kalau gunakan dekat reel medium ke atas pun boleh, tak ada masalah. Satu je lah kekurangan dia, bila kita pakai kat reel medium ke atas, kita kena selalu letak minyak ni. Okay, sebab dia akan cepat hilang. Okay, yang tu untuk oil yang kita gunakan. Okay, dan ada juga satu bahan penting juga kita gunakan untuk cepat cuci reel, electrical contact cleaner. Okay, jadi electrical contact cleaner ni kelebihan dia adalah dia boleh mencairkan grease, menghilangkan habuk, dia juga cepat kering. Okay, kita dah tunjukkan semua barang-barang yang kita nak gunakan. Okay, jadi yang barang kita tunjuk tadi adalah lebih kepada basic untuk minor service. Ada tools lain lagi yang boleh digunakan seperti yang kita tak tunjuk tadi. Yang tu adalah lebih kepada untuk overhaul reel. Okay, nanti kita akan tunjuk di dalam video yang akan datang, insya-Allah, cara untuk overhaul reel dan cara pasang semula. Okay, jadi untuk video kali ini kita hanya tunjuk minor service sahaja. Okay, kita akan tunjuk step untuk kita service reel ni. First kali benda yang perlu kita buat adalah kita perlu, okay, tali ni kalau nampak kalau kita ada jenis suka biar ni, tali ni kita letak masking tape dulu. Okay, kita letak masking tape supaya dia tak terkeluar, sebab nanti kita kena buka spool. Jadi dia akan mudahkan kita untuk buka spool lah kalau tali ni kita lekat dekat dalam dan tak terkeluar macam ni. Okay, jadi ini kita pakai masking tape kecil saja. Okay, bila pakai masking tape kecil ni dia punya gum ni tak melekat banyak pada tali, jadi kita pakai yang kecil saja. Okay, jadi dah lekat tali tali dah lekat pada dalam spool ni, jadi bila kita pusing tu dia tak mengganggu lah. First kali, okay, yang perlu buka adalah lock nut ni. Kita akan keluarkan handle dan segala jenis washer dalam ni. Okay, jadi kita perlu gunakan screwdriver jenis flat ni untuk buka ni dulu. Kena buka yang sini dulu dia punya retainer ni, supaya kita boleh buka nut ni. Okay, jadi kalau tak tahu kita susun, tapi skru ni kalau boleh kita letak satu tempat lah. Okay, jadi part ni senang, jadi kita tak perlu nak susun sangat. Yang penting adalah part yang kat dalam ni kita perlu susun. Okay, kita dah buka skru dan retainer. Okay, jadi baru kita akan nampak nut. Dia pusingan kena betul pusingan kena betul. Macam ni reel adalah reel kayuhan kiri. Okay, jadi bila reel kayuhan kiri, dia punya untuk longgarkan ni adalah arah jam. Okay, arah jam untuk longgarkan. Okay, tapi kalau reel sebelah kanan, cara untuk longgarkan dia adalah lawan arah jam, macam skru biasa lah. Okay, jadi ini kita buka arah jam buka arah jam. Okay, buka arah jam dan kita boleh buka dia punya nut. Okay, ini adalah susunan dia. Okay, first star drag. Okay, kedua adalah spring. Ketiga adalah benda segi empat ni. Kita buka benda empat segi ni. Okey, jadi bawah ni kalau tengok ada washer jadi susunan washer ni kena betul. Okey, susunan washer ni kena betul. Kita buka dulu dan kita susun. Okey, jadi ini adalah susunan parts dia.
susunan washer ni pun kena ingat juga Nanti di akhir video masa pasang, kita akan tunjuk cara susun washer yang melengkung ni. Sebab selalunya kebanyakan orang salah pasang washer melengkung ni. Jadi nanti kita tunjuk cara yang betul untuk pasang. Tweezer ni selalunya untuk keluarkan barang-barang yang kecil lah macam ni. Dia ada washer, copper washer yang halus dekat sini. Okey, kita susun barang macam ni. Jadi nampak mana kita perlu susun balik semula. Okey, jadi ada reel yang ada open close tanda kat sini. Jadi kita buka saja tu. Okey, kita kena keluarkan spool dia. Okey, hati-hati bila keluarkan spool ni. Dan cara simpan spool ni kena betul. Sebab spool ni dia punya body nipis. Okey, dia punya material dia nipis, jadi dia senang bengkok. Jadi kita simpan elok-elok jangan sampai terjatuh. Okey. Jadi kita buka setiap satu skru ni. Okay, jadi skru semua dah buka. Okay, cara senang kita pakai tweezer je lah. Bawa keluar semua skru. Tak perlu pakai jari. Sebab ada yang jari besar kan. Ada orang yang berjari besar, jadi susah nak pegang. Jadi pakai tweezer lah, senang. Okay, jadi bila dah buka, jangan buka macam ni. Buka macam ni. Pastikan ini ke atas. Jadi kenapa kena buka macam ni? Bila kita buka, ni bahagian dalam dia. Bila kita buka, spring ni akan mudah jatuh. Sebab spring ni cuma letak macam tu saja. Jadi spring ni kita keluarkan dulu dan letak di tempat yang sesuai lah. Keadaan reel dalam ni dia adalah over grease. Jadi bila terlebih grease ni, kita cuma perlu lap dengan cotton bud ataupun dengan tisu lah. Sebab apa kita tak boleh terlebih grease macam ni bila ada grease, dia akan memerangkap habuk dan memerangkap juga air masin. Jadi tak boleh grease banyak macam ni. Bila grease banyak macam ni, dia sebenarnya bukan boleh buatkan reel kita bertahan lama. Dia akan buatkan reel kita lagi cepat rosak. Sebab bila air masin masuk, dia bercampur dengan grease. Grease ni akan jadi keras dan berpasi. Jadi sebab tu kita tak boleh over grease macam ni lah. Kita letakkan grease di kadar yang amat minimum lah. Okay, kita akan buka satu persatu. Okay, pertama sekali adalah kita buka dia punya drag plate. Okay, buka dia punya drag plate, susun. Okay, dan ada juga drag washer dekat sini. Okay, drag washer ni kadang-kadang melekat. Okay, tapi ni disebabkan diletakkan minyak drag grease. Okay, jadi tak ada masalah untuk buka. Tapi kalau tak ada drag grease sebelum ni, dia akan melekat. Okay, jadi bila melekat, kita kena buka dengan hati-hati supaya drag kita tak rosak atau koyak lah masa kita buka. Jadi kita susun macam ni. Okay, dan kemudian kita buka main gear. Jadi ni gear micro module. Micro module ni kena hati-hati sikit. Okay, buka. Okay, jadi dekat bawah dia selalunya akan melekat drag washer satu lagi. Okay, jadi kita buka dan susun ni elok kita susun elok macam ni. Dan last sekali, part lain yang kena buka adalah ni, pinion gear. Okay, yang ni kita buka sekali dengan yang warna pink ni kita buka sekali pintu. Buka sekali dan susun. First sekali kita akan buat adalah untuk cuci lebihan grease dekat dalam ni lah. Jadi untuk buat ni saya pakai cotton bud. Cotton bud paling mudah lah. Okay, jadi kita cuci lebihan grease dalam ni. Kenapa pakai cotton bud? Okay, sebab bila pakai cotton bud ni lagi mudah kita nak cuci dekat tempat-tempat yang sempit. Cotton bud juga ada jenis-jenis dia lah. Ada yang jenis yang lebih halus dari ni. Jadi yang tu lagi senang lah. Main shaft dia buka skru tepi ni je. Okay, jadi tak ada masalah. Main shaft ni kadang-kadang ada yang ketat. Jadi cara dia goyang-goyang aja untuk keluarkan. Ini saja, kita buka sampai sini saja. Kalau untuk minor service, tak perlu buka banyak-banyak. Okay, dan lepas buka, kita cuci parts-parts yang kita dah buka ni lah. Okay, kita pergi kepada part seterusnya, iaitu untuk mencuci semua parts-parts inilah. Okay, jadi yang ni kita dah cuci dengan lap dia. Kita boleh letak tepi dulu. Okay, jadi kita nak cuci part-part ni Okay, part-part yang ni semua kita kena cuci lah sebenarnya. Okay, ada part yang kita perlu gunakan contact cleaner, dan ada yang kita perlu hanya lap sahajalah dengan tisu. Okay, jadi kita gunakan contact cleaner untuk cuci main gear dan pinion gear. Kita akan sembur dalam ni supaya grease dia cair. Sembur je macam ni.
Okay, dan kita gosok gunakan berus gigi ni. Okay, sebab bila kita sembuh saja dia tak boleh buang semua, dia cuma boleh cairkan. Okay, jadi kita berus je lah pakai berus gigi. Sama macam berus gigi lah, kena berus ikut alur dia lah. Kita masuk dalam ni sekali dan luar. Okay, kemudian kita bagi lagi sekali contact cleaner. Okay, dan kita lap dengan tisu. Okay, kita lap dan biar dia kering sekejap. Okay, dan kemudian kita cuci pinion gear ni. Sama juga lah cara dia. Okay, bagi contact cleaner supaya dia boleh cairkan grease dan kita gosok lah dengan berus gigi. Kemudian kita pakai sekali lagi dan biar dia kering. Okay, kemudian kita cuci part-part lain lah yang kotor macam ni kan, ada grease melekat jadi kita dah bersih sikit lah. Kita punya main gear dengan pinion gear dah kering, okay, dan dah bersih okay, kalau tengok dah berkilat, dalam dia tak ada kesan-kesan grease lama okay, dalam ni pun dah ok sikit. Okay, kemudian kita tengok drag grease pula. Okay, drag grease ni kita cuma lap saja. Okay, kita cuma lap tak perlu cuci, sebab kalau cuci takut dia akan kembangkan material carbon ni Jadi hati-hati masa lap ni, supaya satu benda ni mudah patah sebenarnya. Hati-hati lah lap dia, dan pastikan habuk-habuk tak melekat lah pada drag grease ni. Drag washer silap, pada drag washer ni grease tak melekat pada drag washer ni. Part lain ni kita cuma lap saja, kita tak perlu sampai nak pakai kontaknya cleaner, tapi boleh je nak pakai, tak ada masalah. Tapi saya lebih kepada lap sajalah. Boleh juga lap dulu dan bagi contact cleaner sekali, bagi dia bersih. Okey, macam ni lah. Okey. Susun balik. Okay, dan kita akan pasang semula lah kejap lagi. Okey, ada satu lagi part yang kita perlu pakai contact cleaner iaitu spring ni Jadi kita spray terus pada spring ni, dia akan terus cairkan grease yang melekat pada spring ni lah. Sekarang sebelum kita pasang kita letakkan sedikit minyak pada bearing-bearing yang berada di dalam Okey. Contohnya macam ni, bearing pinion support. Okey, bearing pinion support yang nombor 2, dan nanti kita akan tunjukkan cara nak letak minyak dalam bearing spool. Jadi tadi kita dah siap part yang pada dalam mainframe. Sekarang kita nak buka part kat sini pula. Okey, jadi part ni tak perlu buka semua kita cuma kena buka bush ni saja. Okey, bush ni kita cuma perlu lap saja. Dan kita akan cuci kat dalam ni dengan kita ambil tisu yang baru, gulungkan dia dan pusing kat dalam ni. Macam ni ada bearing bearing terkeluar tak apa, kita letak luar dulu. Okay, ni kita lap saja. Okey, dan dalam ni juga lap saja dalam ni. Okey, jadi first kali kita pasang adalah ni. Yang ni kenapa kita boleh je nak letak minyak, tak ada masalah. Untuk bearing lain selain bearing spool dan untuk reel ni reel medium, jadi kita boleh pakaikan Daiwa oil ni. Kita cuma perlu titiskan saja dalam ni. Kita ambil dan kita masukkan dalam ni. Okey, dan kita masukkan. Jadi kita screw ke terus. Okey, macam ni dia punya kedudukan sukar sikit Jadi kita pakai tweezer. Letakkan skru dan kita skru. Memandangkan dia punya gear plastik dah ada minyak, jadi kita tak perlu letak lah. Tak perlu letak banyak lah, kita cuma perlu sapu-sapu je bagi dia rata. Yang tu kita letak main shaft. Okey, kedua kita letak pinion gear. Pinion gear ni dia kena letak sekali dengan benda yang warna pink ni. Kedudukan dia adalah macam ni. Pastikan yang kawasan yang serong ni kena dengan kawasan serong dekat sini. Jadi kita cara nak letakkan sekali macam ni. Tapi sebelum tu kita letak grease dulu lah sikit dalam ni. Letak sikit je, cukup, tak banyak. Grease sikit situ, grease sikit dekat sini dan dekat sini. Cukup. Okey, dan kita letak macam tempat lain kat sini macam sini ada geseran, sini ada geseran dan dalam ni ada geseran. Kita cuma perlu sapu sikit saja grease. Okey, layangkan saja macam tu.
Macam tu. Tak perlu letak tebal-tebal. Okey, kemudian dalam ni ada pinion support bearing Kita cuma perlu letakkan minyak Daiwa ni Sama juga letak titis dia. Okey, dan kemudian kita letak pinion support bearing ni. Macam ada orang dia ada cara masing-masing Macam saya suka letakkan grease sikit dekat sini dan dekat atas ni, supaya bila dia turun naik dalam reel ni, masa kita tekan thumb, dia senang bergerak. Okey, jadi kita sapu sikit je. Pastikan jangan kena gigi gear. Sebab gigi gear ni kita akan letak grease lain. Okey, jadi kita letak macam ni. Terus letak pada dua batang ni yang kita letak spring ni letak dan pastikan dia masuk dalam tengah-tengah bearing tu. Okey, sekarang kita nak letak main gear pula. Okey, main gear ni susunan dia adalah satu, dia punya clutch ni. Clutch ni dia ada arah dia atas atau bawah. Jadi kita letak yang ni dulu. Letak yang ni dulu. Okey, lepas tu kemudian kita letak drag washer. Okey, drag washer ni kita kena letak drag grease dulu kalau dia kering. Okey. Kita ambil ni drag grease. Okey, dia hanya untuk permukaan drag washer sahaja Kita pakai brush yang lain. Okey, kita sapu dua-dua drag washer terus. Kuantiti dia asalkan nampak basah. Pakai jari juga untuk ratakan. Ada setengah orang dia letak banyak, ada setengah orang letak sikit, ada orang yang tak letak langsung. Tapi seloknya kena letak lah. Dan kita letak dalam ni. Letak yang ni dulu. Okey, kemudian adalah kita masukkan main gear pula. Pastikan main gear punya permukaan ni tak kena grease yang lain sebab kita nak bagi dia cuma ada drag grease sahaja. Kemudian kita letak drag washer yang besar pula. Sama juga cara macam drag washer yang kecil tadi. Okey, kita letakkan drag grease bagi dia nampak basah, ataupun sampai dia nampak basah. Tutup dengan drag plate. Kemudian kita akan minyakkan pula main gear dan pinion gear sekali Brush jangan pakai brush yang sama. Dan kita akan gunakan real grease ni Yang ni khas untuk gear sahaja Grease ni tak perlu banyak, dia cuma hanya perlu masuk ke dalam ruang-ruang yang kecil ni lah. Pusing dia sampai semua kena grease lah. Bila letak, kita pusing dia supaya dia kena juga pada pinion gear juga. Pinion gear tak perlu letak sebab kita dah letak kat main gear. Jadi pinion gear dia akan kena macam tu saja. Kalau banyak, dia akan terbang pergi dekat side plate. Okay, jadi tak perlu banyak pun. Dia cuma sekadar dah melekat dekat gear cukup. Susunan dia mula sekali paling senang adalah kita pasang bush ni pada dalam ni dan pastikan dia slot masuk ke dalam ni. Kemudian ada satu tadi washer kecil washer kecil ni kita letak dalam ni, letak atas. Seterusnya untuk minyakkan one way bearing ni. Okey, jadi kita gunakan grease ni Okey, jadi kita pakaikan brush yang lain pula untuk grease ni. Yang ni letak adalah bagi dia sekata saja. Jadi bila dah pasang, dah buat macam ni. Okey, tapi kita jangan lupa ada satu part kena pasang sebelum kita tutup dengan ni. Jadi jangan lupa kita ada spring ni. Dua spring ni. Dua spring ni letak kat sini dan letak kat sini. Dan kita boleh pasang yang ni. Dan sebelum kita pasang ni juga, nampak ada bearing kita letakkan minyak ni. Setitis saja cukup. Okey, dan lepas letak minyak tu, kita pasang. Tapi jangan sesekali letak minyak pada one way clutch. Kalau tak dia boleh bising, akan bunyi rasa kasar apa semua kan. Sebab letak minyak pada one way bearing. Kemudian kita pasang lah. Pasang, masukkan, pastikan kena pada tempat dia. Okey, dah pasang. Okey, dah pasang. Pertama sekali kita kena buat adalah pasang balik skru. Jadi kita pasang skru ni. Okey, siap pasang. Okey, kemudian kita nak pasang balik semua parts yang dekat luar ni Okey, tapi sebelum kita pasang semua parts ni, kita buka dulu tension knob ni. Okey, untuk kita letakkan minyak pada dalam bearing spool. Okey, letak titis saja dalam ni Cukup.
titis. Dan okay, dalam ni pun ada grease. Kita cuci sikit grease dan letak sikit minyak dalam ni letak sedikit minyak sikit je, tak perlu banyak. Dan kita ratakan dia. Okay. Kemudian untuk elakkan, dalam ni pun selalu masuk air masin sebab tu dia ada oil seal kat sini. Jadi kat sini pun kita letak grease kat dia punya bunga untuk tension knob ni Jadi kita pakai grease yang likat sikit lah, tak perlu banyak sangat lah, asalkan dia sapu dan dia boleh block air daripada masuk. Okay, jadi kita boleh tutup tension knob ni, tapi jangan terlalu ketat lah, sebab nanti kita nak masukkan spool. Jadi bila tak ketat ni, masuk spool dia senang. Kita ketatkan dulu dan longgarkan balik lah, supaya dia punya grease tu rata. Okay, kemudian kita nak masukkan semua parts ni, tapi sebelum tu kita letak grease dulu dekat dia punya skru main shaft ni lah supaya senang bergerak dan air masin takkan melekat dekat thread ni. Sebab kadang-kadang ada case yang dekat sini karat. Okay, dan kita letak bearing ni tadi bearing ni dulu, masukkan dan letak minyak sitis saja cukup. Dan kemudian ada washer kecil ni, masukkan. Okay, kemudian washer melengkung ni washer melengkung ni dia kena ada cara untuk letak Dia tak boleh letak macam tu saja. Dia kena berbentuk macam C bertemu dengan C. Okay, kena letak macam ni. Kalau letak macam ni, macam mana nak tunjuk? Kalau letak macam ni, drag kita akan jadi longgar lah. Kalau letak macam ni pun sama, drag kita akan jadi longgar. Okay, jadi kena letak macam ni. Tengok dekat gambar dekat bawah tu, kita tunjuk macam mana cara nak letak yang betul. Okay, nampak tak? Okay, kalau nampak lah. Okay, kemudian kita pasang copper washer ni dan kita letak benda 4 segi ni. Kira drag nut lah orang panggil. Okay, dan kita ketatkan drag. Ketatkan sikit tak boleh nak ketat sangat sebab kita pakai tangan saja. Okay, kemudian kita letak spring dan kita letak star drag. Okay, kita pastikan star drag ni masuk ke dalam benda 4 segi ni. Okay, dah masuk dan dia punya lubang kena pada dan masuk dalam ni. Okay, kalau tak masuk selalunya yang ni akan rosak. Dan kemudian untuk pasangkan handle, kita kena tekan star drag ni supaya rapat dan ada satu lagi lapisan thread yang terkeluar ni. Okay, jadi kita letakkan handle. Okay, letakkan handle dan kita tekan juga handle ni masa pasang. Okay, tekan macam ni. Dan kita letakkan nut. Okay, nut tadi kita buka arah jam. Okay, jadi bila nak pasang dan ketatkan adalah lawan jam Jadi kita pusing lawan jam. Pusing lawan jam dan ketatkan pakai sepanah lawan jam Okay, jadi kita masukkan ni retainer dan last kali kita screw. Dan ketatkan Okay, siap. Okay, tapi ada satu lagi part yang kita perlu buat Okay, spool kena pasang balik of course lah. Tapi sebelum pasang, kita tengok pada shaft ni tadi disebabkan over grease semua melekat pada shaft. Jadi dia akan memberatkan putaran spool. Jadi kita cuma lap sajalah. Nah, kita titiskan sedikit minyak. 1 titik cukup. Titiskan dekat ujung macam tu dan kita sapu. Satu lagi kita buat macam ni supaya tak nak air masin melekat, nanti akan karat. Jadi selepas buat yang tu, kita masukkan je. Masukkan spool ni. Okay, dan kita akan minyakkan bahagian side plate punya bearing ni. Kita minyakkan titis cukup macam biasa. Okay, jadi ada part-part lain juga yang kena letak minyak. Contohnya dekat sini, dekat braking punya function ni, letak juga minyak sikit, ratakan dan kita boleh tutup. Okey, jadi siap satu reel. Okey, ada juga part lain yang kita perlu letak minyak. Contohnya dekat celah spool ni, letak setitik minyak. Okey, sama juga belah sini, letak setitik minyak.
dan juga pada thumb ni titis cukup, tak banyak. Okay, kemudian pada dalam knob handle ni, last sekali kita letak sikit grease pada worm shaft ni. Jadi kita letak sedikit grease ni dah siap satu reel, jadi kita lap-lap je lah. Lap-lap yang kesan-kesan minyak kat luar ni kita lap supaya bila pegang nanti tak adalah terlepas masuk dalam kolam. Jadi kita dah lap dan dah siap. Jadi macam mana perkongsian aku hari ni? Terbaik tak? Kebanyakan kita tengok susah kita nak jumpa dapat untuk belajar detail macam ni. Jadi dalam video ni aku ada tunjukkan semua yang aku buat lah untuk minor service reel. Okay? Mungkin ada orang ada cara tersendiri. Jadi ni adalah cara aku. Dan mungkin cara ni betul, mungkin ada yang salah apa yang aku buat ni. Tapi kalau ada salah, harap ada betulkan lah dan boleh letak pada komen di bawah ni lah. Itu saja perkongsian aku untuk hari ni, untuk minor service. Okay? Aku rasa semua orang perlu tahu buat benda ni supaya memudahkan diri sendiri dan tak perlu keluarkan kos yang lebih lah untuk hantar servis. Okay? Untuk hantar servis dekat orang dan mungkin lama nak siap sebab tukang-tukang servis kadang-kadang korang kena tunggu queue yang lama sebab dekat diorang pun ada banyak reel untuk diservis. Lebih bagus untuk korang belajar servis sendiri dan boleh buat sendiri di rumah. Okay, semoga apa yang aku ajarkan hari ini bermanfaat. Selamat mencuba dan terima kasih kerana menonton video yang amat lama ni. Jangan lupa like, komen apa yang perlu, okay? Komen yang bagus-bagus, okay? Ataupun ada apa-apa yang perlu kita improve, boleh letakkan juga dekat komen, okay? Dan subscribe juga. Dan kita tunggu video akan datang untuk overhaul reel pula. Okay? Jadi jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.